Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi dapat bersama dengan nikmat kesihatan, kecerdasan fizikal serta kecerdasan pemikiran, sehingga kita mampu lagi untuk di dalam secara maya dalam Google Meet ni meneruskan lagi siri daripada program Surau Taman Jaya, di mana pada malam ni kita sudah berada di siri yang ke-95 insya-Allah, iaitu pada 15 November 2021, siri yang ke-95. Seperti mana yang tuan-tuan ingat, kita telah bermula sejak 13 Ogos yang lepas. Jadi berarti malam ni malam yang ke-95 berturut-turut kita bersama-sama mengikuti program ni. Dan alhamdulillah, seperti mana yang saya umumkan kemarin, tetamu kita atau guru kita atau khalifah kita pada malam ni adalah yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Haji Haris bin Mahad telah berada bersama dengan kita. Tuan-tuan boleh lihat, Ustaz pun dah pasang video dah. Tuan-tuan melihat sudah ada bersama kita. Jadi rasanya insya-Allah kita Allah merahmati ataupun Allah meredai kita pada malam ni, di mana kita semoga program kita dapat berjalan dengan lancar dari awal sehingga akhir nanti insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana Ustaz pun dah ada, tuan-tuan pun dah ada bersama, jadi marilah sama-sama kita mulakan bersama-sama kita Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita bertuah pada malam ni kerana tamu kita ada jauh, Tuan Haji Haris Mahad sudi untuk menjadi guru kita ataupun khalifah pada malam ni. InsyaAllah kita akan mulakan slot kita yang pertama, iaitu dengan membaca Al-Quran bersama-sama dengan bacaan Ustaz, di mana kita seringkali menggunakan kaedah seperti mana kita baca Yasin, di mana Ustaz akan jadi khalifah, akan membaca, dan kita akan dengar dan ikut sama-sama dengan bacaan Ustaz di rumah masing-masing, insya-Allah. Kemudian kita akan teruskan dengan segmen yang kedua, iaitu segmen tazkirah yang kita namakan sebagai slot full 10 kuliah. Jadi mohon kepada Ustaz, selesai saja baca Al-Quran, terus saja meneruskan slot yang kedua, itu terus saja memberikan tazkirah kepada kita, insya-Allah. Selepas tu saya akan buka majlis untuk interaksi. Tuan-tuan yang interaksi dengan Ustaz, nak bertanya khabar, nak bertanya soalan, nak berkongsi maklumat ataupun nak buat pengumuman, dialur-alurkan untuk bercakap ataupun berinteraksi dalam program ni. Tetapi terhad untuk beberapa orang saja mengikut kesesuaian masa yang ada, insya-Allah. Jadi walau bagaimanapun, bagi memastikan program ni berjalan lancar, semasa sesi bersama Ustaz yang pertama ni dan dengan yang kedua, iaitu semasa Al-Quran dan semasa tazkirah,
Saya mohon kepada tuan-tuan sangat-sangat supaya ataupun senyapkan tuan-tuan punya mikrofon, offkan tuan punya mikrofon supaya mikrofon Ustaz seorang saja yang terpasang dan kita akan dengar penyampaian Ustaz dengan jelas nanti. Ustaz akan sampaikan banyak pendengar akan baca Al-Quran dan seterusnya memberikan tazkirah, nanti kita akan dapat dengan jelas. Kalau tuan-tuan pasang tuan-tuan punya mikrofon, onkan mikrofon beramai-ramai, nanti tak dengar suara tak jelas. Sebab tu kita minta tuan-tuan offkan. Yang kedua, kalau boleh sangat saya mohon kepada tuan-tuan dan puan untuk onkan tuan-tuan punya video, kamera video supaya tuan-tuan terkelihatan di kaca skrin kami, supaya ustaz dapat lihat anak murid dan anak murid dapat lihat guru, kerana ini adalah kita mengaji. Berguru, sudah guru di surau ke, di masjid ke, di dewan kuliah ke, maksudnya kita menghadap guru, guru menghadap kita, dan guru dapat tahu kita fokus terhadap apa yang disampaikannya. Dengan itu guru akan lebih bersemangat menyampaikan apa yang nak disampaikan, kerana tahu anak-anak murid memberi perhatian terhadap apa yang disampaikan. Jadi mohon kepada tuan-tuan untuk onkan tuan-tuan punya kamera video. Okay, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa saya tak mau melengahkan masa lagi dah. Jadi kita pada malam ni akan membaca Al-Quran masih lagi dalam surah At-Taubah ayat yang ke-27 hingga 36. Pada malam ni kita akan baca surah At-Taubah ayat 27 hingga 36, iaitu di muka surat 191 dan muka surat 192. Jadi tuan-tuan boleh buka Al-Quran muka surat 191 dan juga muka surat 192 untuk kita sama-sama membacanya. Jadi bagi tuan-tuan yang tidak berada di rumah dalam perjalanan dan sebagainya, tak boleh pegang Al-Quran kerana malu, boleh lihat pada skrin. InsyaAllah kita tayangkan presentation untuk ayat-ayat yang berkenaan. Jadi tuan-tuan semua dah bersedia, Ustaz pun dah bersedia. Jadi saya tanpa melengahkan lagi masa, dengan ini mempersilakan Al-Fadil Tuan Haji Haris Mahad daripada Melaka untuk meneruskan program kita. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada pengurusi majlis ini, Cikgu Abdul Rahim. Begitu juga terima kasih kepada sahabat saya, Tuan Haji Muhammad Aziz Abdullah, dan semua ahli jemaah yang saya kasihi sekalian. Kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya kita dapat bersama pada malam ini insya-Allah. Harap suara saya boleh jelas Alhamdulillah Ustaz, dapat dengar dengan jelas. Ya. Okay. Jadi sebelum saya meneruskan bacaan saya untuk kita sama-sama baca sama-sama, saya mohon maaflah sebab kita ni maklum sajalah, saya dah pakai dah pakai pembantu mata ya. Kadang-kadang kalau kurang clear ke apa tu, maaflah faktor usia kita. Saya cubalah sama-sama untuk kita baca ayat-ayat Allah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita dan memberkati kita insya-Allah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما
يشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر لا يحرمون ما حرم الله ورسوله يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل لهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق
ليظهره على الدين كله كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل يصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم أنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض 4 حرم ذلك الدين القيم تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة أن الله مع المتقين صدق الله العظيم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين به وأصحابه ومن دعا بدعوته وعمل بسنته إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الباق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره وداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أنت العليم الحكيم إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي
li amri min wahlul 'uqdatam lisani min lisani yafqahu qawli. Amma yafqahu ba'd. qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah, syukur tuan-tuan dan puan-puan, hadirin, hadirat, ahli majlis, ahli surau Taman Jawi Jaya. Bersyukur saya pada malam ini dapat bersama-sama perempuan dalam program Generasi Al-Quran. Sebelum saya meneruskan tazkirah ataupun sedikit kongsian ilmu, kongsian pengalaman, sebenarnya saya bukanlah antara yang sebut sebagai tuan guru, ataupun sebagai muallim, ataupun sebagai penyampai ilmu. Jadi saya sebenarnya merasa sangat kerdil kerana dengan ilmu yang saya rasa cukup terbatas, sangat sedikit. Kerana program ini jemputan daripada sahabat saya, Tuan Haji Muhammad Aziz. Bersama saya dulu satu ketika kami bersama-sama di Maktab Perguruan Islam, kami bersama-sama di Universiti Kebangsaan. Dan begini maka hati saya terpanggil, apatah lagi program ni program Generasi Quran. Jadi walaupun rasa kerdil, rasa tidak secukupnya, tak semampunya, pengalaman saya sebagai guru ni agak sangat sedikit, kerana Islam punya ilmu yang banyak. Lebih-lebih lagi di depan saya ni, Masya Allah, di depan saya ini berbagai golongan yang sudah berusia. Sedangkan saya dulu pengalaman mengajar anak-anak. Boleh saya kongsi sedikit, mungkin kongsi pengalaman lah, untuk kita kongsi pengalaman sedikit. Bolehlah anak saya kupas, banyak tak ada, cuma dalam sepanjang pembacaan saya tadi, saya baca tadi dengan bacaan tartil. Saya berangat lambat kepada tahqiq tartil, cuma saya tak buat berteranum seperti tilawah, tapi baca lambat. Saya ajak tuan-tuan dan puan-puan bersama-sama dalam ahli grup ini, program ini, dapat bersama saya insya-Allah. Itu pun tadi saya ada sebab masalah nafas. Saya set betul atau tak tarik nafas dulu saya baca. Jadi terputus nafas di ujung, saya balik supaya bacaan itu nampak lebih sempurna. Jadi sepanjang pembacaan saya tertarik kepada ayat mula yang saya baca tadi. Itu di muka surat 191 ayat 27 tu ya. Awal ayat 27. Tsumma yatubullahu min ba'di dzalika 'ala man yasha wallahu ghafurur rahim. Yang ni je saya nak sedikit, bukan ilmu tapi mungkin sebagai tazkirah untuk saya mengingatkan diri saya. Sekali saya nak kongsi kita sama-sama ingat mengingat. Maksud, setelah itu Allah menerima taubat orang yang dia kehendaki. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu kita amati ayat itu, fahami maknanya taubat ni ada yang Allah terima, ada yang Allah tak terima. Masya Allah. Cuba tengok situ. Setelah itu, kemudian yatubullahu taubat min ba'di dzalik ala ma yasha. Selepas dia melakukan maksiat, dia buat dosa, melakukan pelanggaran, Allah menerima taubat pada yang dia kehendaki. Maknanya hanya orang yang Allah kehendaki saja yang Allah terima taubat. Artinya ada taubat yang Allah tak terima. Nauzubillah min dzalik. Dan perempuan, sahabat-sahabat saya yang dapat hadir. Maaf suara saya kurang baik malam ni. Tak tahu macam mana, mungkin makan buah mangga agaknya. Jadi suara kurang baik. Jadi sedangkan kita, tuan guru kita selalu mengingatkan
Baru-baru ni ada video yang Tuan Guru kita Syekh Zainul Arifin berpesan. Dia kata doa, jangan tinggal doa ni. Pun Tuan Guru dia ajar dia, lepas dia dapat doa ni dia tak pernah tinggal doa ni. Hari-hari dia baca. Iaitu tuan-tuan perempuan semua dah pernah dengar. Allahumma rzuqna qablal mauti taubah wa indal mauti syahadah ti jannatan wa na'ima. Ya Allah, rezekikan kami, kurniakan kepada kami, rezekikan kepada kami sebelum kematian sempat bertaubat. Sebelum kita meninggal dunia, sebelum kita sempat bertaubat. Ini kita kena mohon dengan Allah Ta'ala. Satu, sempat bertaubat. Soal taubat Allah terima atau tidak tak tahu lagi. Wa indal mauti ada. Nak mati itu syahadah. Dipersaksikan. Wa ba'dal mauti jannatan wa na'imah. Selepas mati, selepas kita meninggal dunia, jannah dan nikmat-nikmat jannah, nikmat syurga. Jadi ini pesanan Tuan Guru kepada kita sama-sama untuk saya ingatkan diri saya dan juga kita nak kongsi sama-sama. Mudah-mudahan kita akan terus amalkannya. Begitu juga bila kebetulan surah yang kita baca ni surah Taubah, iaitu balik semula. Taubat ni maknanya kita reverse balik lah. Yang terlanjur-terlanjur tu kita minta ampun Allah Ta'ala, itu maksudnya. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina idza 'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, mereka segera ingat Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka. Dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah. Dan mereka juga tidak teruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu sedang mereka mengetahui akan salahnya. Ya. Ayat 135. Ya. Kemudian inilah antara ayat-ayat dan biasanya imam-imam yang memimpin solat sunat taubat, biasa dia baca ayat ini. Taubat yang diprogram lah seperti di akhir Ramadan, dia akan baca ayat ini untuk sebagai surah selepas Fatihah ya, dalam memimpin kepada jemaah ya, insya-Allah. Kemudian sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengingatkan kita lagi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'lamu annallaha huwal wa yaqbalu taubah an ibadihi. Tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah dia yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Ya. Jadi kita menaruh harap yang penuh. Semoga pertama kita sempat bertaubat dan Allah Ta'ala menerima taubat kita. Dalam firman yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Su'a aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahim. Dan sesiapa yang melakukan kejahatan atau menganiaya dirinya sendiri dengan melakukan maksiat, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, nescaya ia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Beginilah dapat kita faham bahawa kita manusia biasa memang tidak akan terlepas daripada kesalahan, silapan dan dosa. Ya. Ada yang dosa kita sengaja di atas kedegilan kita. Ada yang dosa kita tak sengaja. Ada dosa yang kita rasa tak berdosa, sebenarnya berdosa. Akhir-akhir di usia-usia kita ini, yang Allah beri peluang lagi kita bersyukur. Tazkirah ini, saya pun membaca tazkirah ini untuk kita kongsi sama-sama. Mudah-mudahan dengan berkat program yang tuan-tuan perempuan anjurkan ini, yang diterajui oleh sahabat saya, Ustaz Tun Haji Muhammad Aziz Abdullah, tahniah syabas, tahniah syabas kerana mengajukan program yang sangat baik ini. Isunya sekarang ialah
bagaimana jika ada orang bertanya, orang berkata, ini selalu begitu. Ada orang tanya, orang berkata, kata kita ni tiap-tiap hari buat qiyamul lail ataupun tiap hari pun macam akhir Ramadan umpamanya, kita panggil ustaz-ustaz, panggil untuk memimpin qiyamul lail akhir Ramadan. Lalu ustaz-ustaz yang dipanggil, yang pimpin ini bermula dengan apa itu, dengan solat tahajud, lepas tu buat solat sunat taubat, buat solat apa tasbih, buat solat hajat dan sebagainya, dan tutup dengan witir. Ataupun kalau dah witir dulu, di akhir dengan begitulah dia ketika munajat dan berakhirlah qiyamul lail. Nanti lepas bertaubat, lepas solat sunat taubat, buat lagi. Lalu ada orang berkata, sekejap buat, sekejap taubat, sekejap buat, sekejap taubat. Ini apa hal ni? Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, diri saya sendiri, sahabat-sahabat, saya dapat melihat bahawa perkara ini pernah berlaku. Pernah berlaku. Iaitu ada seorang berkata kepada Syekh Al-Hasan Al-Basri, apakah salah seorang daripada kita tidak merasa malu kepada Tuhannya pun terhadap dosanya, kemudian dia mengulangi lagi, mohon ampun, kemudian mengulang lagi. Jadi lalu Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, syaitan berharap jika dia berjaya menjadikan kamu merasa sedemikian. Rupanya kata-kata ini adalah bisikan syaitan. Kata macam ini adalah bisikan syaitan. Supaya kita merasa begitu. Lalu kita pun malu. Malu nak bertaubat. Malu nak minta ampun dengan Allah SWT. Sedangkan Allah sentiasa menunggu-nunggu. Setiap hari, setiap detik Allah sentiasa menunggu kita. Menunggu kedatangan kita. Menunggu tangisan kita. Menunggu pemohon ampun kita. Datangkan tangannya untuk menerima taubat kita. Menerima keampunan kita. Ini dah kita lihat bahawa Nabi SAW telah bersabda, riwayat Al-Bukhari, hadis bilangan 6307, riwayat Bukhari. Wallah, Nabi kata, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthara min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan mohon ampun kepadanya setiap hari lebih daripada 70 kali istighfar. Apa istighfar tu tuan-tuan? Yang paling masyhur di kalangan kita iaitu Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tengok itu. Dan aku bertaubat kepadanya. Itu lepas taubat yang ada. Jadi inilah yang digalakkan dan kita sentiasa bertaubat. Dan Nabi sendiri istighfar, bertaubat, istighfar seperti ini tidak kurang daripada lebih daripada 70 kali. Ada dalam riwayat lain mengatakan sehingga 100 kali. Nabi sendiri bertaubat, lagi kita insan biasa seperti ini. Jadi itulah, jadi sebagai sebagai kita punya sentuhan atau kita punya pemahaman daripada sedikit ayat yang dibaca tadi ke atas, ayat yang ke-27 itu dapat kita faham. Sarankan juga Nabi juga menyebut di dalam satu hadis, iaitu hadis ini tentang penghulu istighfar, Sayyidul Istighfar. Jadi perbanyak kalau baca hadis ini ataupun penghulu istighfar ni semua dah tahu, iaitu ini diriwayatkan daripada Shaddad bin Aus radhiyallahu an. Nabi bersabda, Nabi SAW bersabda, Sayyidul Istighfar an taqul Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abuka bi ni'matika alayya
wa abu'u laka bidhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dalam hadis ini dikatakan bahawa kita memohon kepada Allah SWT dengan beristighfar, dan ini penghulu istighfar disebut penghulu istighfar ini dalam hadis Nabi yang lain, yang maksud saya baca, yang maksudnya barang siapa mengucapkannya, sayyidul istighfar ni pada waktu siang hari serta yakin dengannya, lalu dia meninggal pada hari itu sebelum waktu petang, maka termasuk dalam kalangan penghuni syurga. Yang mengucapkannya, penghulu istighfar ini di waktu malam dengan penuh keyakinan, lalu dia meninggal dunia belum menjelang waktu pagi, waktu subuh, maka dia termasuk dalam kalangan penghuni syurga. Masya Allah. Jadi itulah dia, tuan-tuan dan puan, sedikit tak sekira untuk diri saya, untuk kita kongsi bersama-sama. Saya tak pandai nak bertazkirah dengan ilmu yang banyak-banyak, cukuplah sekadar ni. Mungkin sedikit pengalaman lah tuan-tuan nak kongsi dengan saya. Tuan sahabat saya Ustaz Haji Omar Aziz, alhamdulillah dia lagi tahulah sebab kita pernah bersama-sama sebelum ini. Jadi saya rasa setakat itu dulu apa yang dapat kita baca sama-sama tadi. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita. Ya. Jadi saya buka. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Subhanallah. Jazakallah khairan kasih dah diucapkan kepada Ustaz Haji Haris yang pada malam ni dapat bersama kita membenarkan suara dan mengalungkan surah At-Taubah, 2 muka surat pada malam ni untuk kita dengar dan kita ikut bersama sebagai guru atau khalifah kita malam ni. Alhamdulillah, Al-Ustaz sangat baik dalam bacaan takdir tadi, memang mengikuti secara yang berkenaan. Kadang-kadang kalau terlalu laju kita tak dapat ikut. Jadi tetapi apa yang Ustaz sampaikan tadi ingat mudah untuk kami ikuti. Alhamdulillah. Dan perempuan sekalian, saya percaya tuan-tuan pun seperti saya dapat ikut dengan baik, insyaAllah. Tuan-tuan puan, kita juga sebentar tadi mendengarkan tazkirah daripada Ustaz daripada ayat yang dibacakan tadi, surah At-Taubah ayat 27 yang pertama. Seterusnya mengisahkan mengenai taubat itu sendiri, di mana seperti mana yang paling mudah kalau kita dengar tadi, yang paling menarik saya dengar dah, kadang-kadang kita ditanya selalu bertaubat, selalu yang misalnya dalam bulan Ramadan, pada akhir malam 10 akhir Ramadan, kita masjid-masjid, surau-surau mengadakan majlis malam 10 akhir Ramadan, mengadakan solat qiyamul lail dan sebagainya. Sendiri di rumah tak tunggu bulan Ramadan, kita sedang buat qiyamul lail di rumah masing-masing. Dan di antara solat yang kita lakukan solat taubat. Jadi kita selalu bertaubat. Selain daripada wirid taubat kita jadikan sebagai wirid dalam solat dan sebagainya, setiap hari kita baca. Tetapi kenapa, tanya kenapa baru saja kita bertaubat, baru saja bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan itu sendiri pun kadang-kadang kita masih melakukan kesalahan, melakukan maksiat, melakukan dosa. Jadi apa maknanya bertaubat buat lagi, tak buat lagi. Tetapi jawapan yang Ustaz berikan tadi saya rasa sangat menarik dan apa yang kita jadikan motivasi untuk kita terus bertaubat. Jawapannya tuan-tuan ingat kan, bahawa itu sebenarnya adalah bisikan syaitan supaya kita tak bertaubat. Jadi memang syaitan nak kita kalau boleh di pengakhiran hidup kita kufur, macam tu. Jadi kalau kita bertaubat, dia kalah, syaitan akan kalah. Jadi Ustaz mengajarkan bacaan taubat dan sebenarnya beberapa bacaan taubat, khususnya saya lupa dah apa yang taubat yang apa,
Ustaz tahu apa yang tadi yang panjang tu? Bacaan taubat. Penghulu istighfar. Penghulu istighfar tadi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa audika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abulaka bi'matika alayya wa abu zambi fa'ufili fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi tuan-tuan, syaitan akan selalu membisikkan pada kita. Buat apa nak taubat? Kalau taubat sehari bertaubat buat lagi, taubat buat lagi. Jadi tak ada mana. Sepatutnya kalau dah bertaubat jangan buat dah. Di mana yang disebutkan tadi, manusia memang tu sifat manusia. Tak boleh lari daripada melakukan kesalahan. Jadi setiap kali kita melakukan kesalahan, kita bertaubat dan terus bertaubat, insya-Allah syaitan akan kalah dengan kita. Okay. Kalau tidak kita menang. Dan kita pula yang kalah. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi rasanya saya nak mulakan slot yang ketiga, iaitu slot berinteraksi dengan Ustaz. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita mulakan slot ni, saya rasa saya nak berikan kepada pengurusi surah kami, Ustaz Muhammad Aziz Abdullah, untuk berinteraksi dulu. Kerana Ustaz yang lebih mengenali guru kita pada malam. Jadi saya dengan sebenarnya mempersilakan Ustaz Aziz Ustaz. Yes, on you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma. Yang saya hormati sahabat saya Ustaz Haris bin Mahat. Ustaz Haris, Ustaz Ismailuddin berada malam ni, saya nampak tadi. Ismail Mailudin, satu kelas dengan Ustaz kan, dengan Lenta kan. Dan kami juga sahabat-sahabat yang lain yang saya seorang yang berminat dengan ini dapat hadir bersama. Terima kasih khususnya kepada Ustaz Haris lah yang sudi menerima walaupun dengan kesibukan. Sepatutnya Ustaz Haris dah lama dah yang kita jemput, tapi ada halangan-halangan yang dia menangguh sehingga kepada malam ini. Alhamdulillah saya rasa sahabat-sahabat boleh mendapat ilmu yang banyak lah. Dan Ustaz Haris ni orang yang banyak ilmu sebenarnya, yang bertawaduk lah, rendah diri. Apa yang beliau katakan tadi pun merupakan mutiara yang sangat hebat lah. Kita mengharaplah program yang kita anjurkan ini akan melahirkan banyak lagi mutiara-mutiara seperti mana yang disampaikan oleh Ustaz Haris tadilah. Saya kenal Ustaz Haris ni lama, seperti yang Ustaz Haris sebutlah, kami daripada maktab sama, Exco sama juga. Dia Ustaz Haris ni dia warak dari dulu lagi, Exco dakwah ni MPI. Saya cuma Exco penerbitan saja, menerbit risalah saja. Kemudian selepas itu kami sama-sama masuk ke UKM, kita ambil bidang agama juga. Dan begitu saya rasa Ustaz Haris dia dilimpahi rahmat oleh Allah dengan mendatangkan zuriat yang hebat. Saya dimaklumkan oleh isteri saya rajin tengok Facebook ni, dan dia kata dia sangat rapat dengan Al-Quran. Nanti bila tanya Ustaz Haris ni, besan dia adalah juara tilawah peringkat kebangsaan. Anak-anak dia pun qari peringkat kebangsaan ramai. Menantu, cucu semua. Sebab itu saya nampak beliau ni adalah orang yang kita boleh buat contoh. Kalau sahabat-sahabat nak contoh ni, tanyalah betul apa yang Ustaz Haris buat jadi macam tu.
daripada anak yang besar sampai cucu yang kecil boleh mendendangkan taranum Al-Quran dengan baik. Ini dia belajar taranum sebenarnya. Boleh sikit-sikit ya Ustaz Haris belajar juga, tapi tak banyak. Ana dengan Ustaz Ishak kami sama-sama satu tempat dan kami belajar dekat-dekat yang boleh lah. Ustaz Ishak lebih daripada Ana. Ustaz Ishak dulu juga ada rakan baik kepada Ustaz. Baik, itu saja kot sebagai pengenalan lah bagi saya. Ustaz Haris ni antara orang yang kita bolehlah bagi bimbingan dan panduan kat kita, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Muhammad Aziz. Jadi sedikit makluman lagi mengenai Ustaz Tuan Haji Haris Mahat. Untuk tuan-tuan dan puan, saya dapat daripada iaitu mengenai Ustaz Haris, iaitu dia beliau merupakan KPP, saya kata pasalnya Ketua Pengarah Mengarah dekat bahagian pendidikan Jabatan Agama Islam Negeri Melaka, JAIM. Mungkin saya rasa dipinjamkan ke Jabatan Agama Islam Negeri Melaka. Ustaz kita di Pulau Pinang ni, Ustaz apa nama? Ustaz Aziz? Ustaz Rosli. Ustaz Rosli juga dipinjamkan. Saya rasa begitulah. Sebenarnya Ustaz adalah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Mula-mula jadi guru, saya pun tak pasti di mana, adakah seperti mana. Ustaz Maziz juga, kebanyakan kawan-kawan Ustaz Maziz mula-mula di Sabah Sarawak sana, pergi sana, kemudian baru balik ke sini. Wallahualam, ini Ustaz Haris Mahat. Kemudian selesai balik mengajar dan seterusnya nak masuk ke Jabatan Pendidikan dan seterusnya terlibat dengan pentadbiran lah. Pelajaran di UKM, Institut Kebangsaan Malaysia, sekarang ni tinggal di Melaka, asal orang Muar Johor. Jadi itu maklumat yang ada yang saya jumpa. Wallahualam, tapi maklumat tu sangat sedikit. Jadi saya rasa eloklah kita berkenalan dengan Ustaz Tuan Haji Haris Mahat dengan lebih lanjut dengan cara Ustaz yang takruf diri, kerana dengan takruf nanti kita akan dapat banyak maklumat lagi dan menyebabkan kita boleh bersembang, Ustaz bermotivasi untuk sembang, kerana mungkin ada bidang-bidang Ustaz yang kita menarik untuk kita bertanya, berkenalan, insya-Allah. Jadi saya dengan ini mempersilakan Ustaz untuk takruf sedikit. Ustaz, silakan Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih kepada Cik Ibrahim dan sahabat saya Tuan Haji Abdul Aziz. Terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan oleh sahabat saya Tuan Haji Abdul Aziz tadi tu. Saya rasa sangat terlalu awal untuk beri pujian itu, kerana ialah terlalu awal sebab cucu-cucu saya itu kemenjadiannya memang nampaklah dari segi bertilawah, membaca Al-Quran secara bertilawah, nampak prestasinya baik. Sebenarnya kebetulan dia datang daripada kita lah juga, ya. Jadi semuanya saya kata terlalu awal kerana esok, lusa dan seterusnya masih jauh. Cuma kalau disebut oleh sahabat saya Ustaz Aziz tadi tentang sedikit kemenjadian tu, sebenarnya saya sangat terharu, sangat sebab si malam ni tuan-tuan dan puan. Kemenjadian saya dalam bidang tilawah Al-Quran ni sebenarnya sentuhan daripada seorang guru yang sepanjang saya di Jabatan Pendidikan Melaka sebagai penolong pengarah dakwah bermula tahun 1999, ya, sampailah pada tahun 2012. Sebenarnya sepanjang di situ Kementerian Pendidikan
JAPIM pada masa itu, Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, kursus. Ada kursus khas guru pendidikan Islam pada masa itu. Dalam dia melaksanakan di negeri, JAPIM pada masa itu minta supaya melaksanakan satu program namanya Muridku Sayang. Lihat modul Muridku Sayang tu, saya sangat terharu dan saya menitiskan air mata. Sebab dia berlaku pada diri saya. Jadi kisah sedikit nak kongsilah kisah. Mungkin ini yang menjadi cetusan, sentuhan saya pada guru agama di kampung saya lah, di kampung saya. Dia guru agama negeri Johor. Dia mengajar sekolah agama Johor. Dia sangat menyantuni anak yatim. Masya Allah, dia sangat menyantuni anak yatim. Kebetulan saya pernah jadi yatim sekitar usia 12 tahun. Orang, ibu tunggal mak saya tiada pekerjaan yang tetap, suri rumah, nak berikan anak-anak. Saya anak yang dari segi 8 orang itu. Sebenarnya asalnya 11 orang, tapi 3 beradik-beradik saya meninggal semasa kecil. Jadi kalau ikut 11 tu saya yang ke-8. Tapi ikut yang baki yang hidup tu saya yang ke-5. Banyak-banyak tu abang-abang semua belajar tak habis, belajar tak habis. Tapi pesan arwah ayah saya kebetulan dia guru ngaji. Dia ngampung ni, dia ngajar ngaji di rumah. Jadi saya antara yang diajar dan ramai jugalah sekitar-sekitar sepupu-sepupu, jiran-jiran datang mengaji. Orang dulu ngaji Quran tak ada bayaran apa-apa. Lampu bawa pelita, dulu masih belum ada elektrik, bawa pelita. Bila pasang lampu gasoline, kongsi duduk ramai-ramai mengaji lah lepas maghrib sampai isyak dan sebagainya. Mengaji begitu. Jadi alhamdulillah selepas itu agaknya di sekolah agama itu pak saya terselah sikit bacaan agaknya, bacaan baik sedikit dan mungkin dia dengar saya ada suara. Ini oleh seorang guru, Tuan Haji Omar bin Qasim namanya. Dia datang ke rumah. Saya malu dengan dia tapi dia datang ke rumah. Ya Allah, bila saya ingat tu saya sangat terharu. Saya takut. Takut kenapa? Malu dengan guru. Jadi dia datang ke rumah saya, dia duduk di tepi tangga. Duduk kaki di tangga atau di tepi pintu masuk. Ya, dengan rumah kampung. Panggil, Haris, mari ngaji. Allahu Akbar, mari ngaji. Ambil Quran. Saya pun ambil Al-Quran, ambil uduk, mengaji. Dia datang ke rumah yang daif tu. Ya. Dia naik dalam berita pada masa itu. Jadi sentuhan itu menyebabkan saya tersentuh dan dia selalu dia kata datang ke rumah, dia suruh saya datang ke rumah dia. Gini dia kata, saya nampak awak ada suara, dia kata. Jadi saya mengajar awak taranum. Boleh nak ajar taranum. Nanti nak pakai sekolah. Itulah ceritanya. Santunan itu menyebabkan saya termotivasi. Dan daripada rumah saya nak pergi rumah guru Tuan Haji Omar Qasim ni, Masya Allah, dengan rintangan anjing banyak. Anjing saya duduk di Muar tu di pinggir bandar. Kurang 4 km ke bandar Maharani Muar. Kampung saya, kampung Sebab. Jadi Tuan Guru ni saya kayuh basikal pergi. Lalu kubur, malam-malam lalu kubur, takut. Kubur Cina, kubur Melayu. Jadi santunan itu menyebabkan tersentuh dan dia pesan dengan saya. Dan alhamdulillah didikan taranum tu saya berjaya di peringkat mewakili sekolah, berjaya pergi kepada daerah, pergi sampai ke negeri. Ya. Jadi lepas itu dia pesan, Quran ni jangan tinggal. Begitulah. Alhamdulillah bila saya dah pergi ke mata perguruan, saya pasang niat. Saya nak cari bakal isteri saya mesti yang pandai Quran, yang boleh taranum. Alhamdulillah saya bertemu Ustaz Aziz. Bila saya sebut ni, Ustaz Maimun, dia sebut ni mesti dia teringat nostalgia zaman silam. Saya bertemu jodoh di mata perguruan Islam tu, Hajah Nuraini Abdullah. Dan dia pun kebetulan kita sama-sama satu kelab nasyid. Ya. Jadi masa itu tengok kelab nasyid. Saya pengurusi kelab nasyid, dia setiausaha pada masa itu. Dan alhamdulillah dia perkenalkan jodoh tu nak ada, jadi. Kemudian lepas tu bila kami memang berazam nak wujudkan anak-anak yang pandai baca Quran. Jadi apa yang saya dapat
lakukan apabila saya bertugas jauh di hujung Johor, di hala ke Bedah Penawar sana, di Felda Semencu, Kota Tinggi Johor. Jauh tempat itu pada masa itu tahun 82 posting. Tapi kalau nak kata sulit, Ustaz Aziz yang pergi Sabah Sarawak lagi sulit, kawan-kawan lagi sulit. Tanjung pun ada juga tempat sulit, jauh, yang pedalaman. Felda Baru. Jadi saya di situ ialah saya hidupkan suasana Al-Quran ni. Saya buka kelas. Saya panggil anak-anak murid saya yang tak pandai mengaji, yang saya mengajar dekat kelas tu yang tak pandai mengaji. Saya kata, datang rumah Ustaz. Ustaz ajar percuma. Omar tadi, Haji Omar Kasim menyantuni saya. Saya cuba santuni murid saya. Saya rasa nak balas budi. Itulah. Alhamdulillah bila saya dapat anak yang pertama, saya mengajar taranum, mengajar baca tadwir dan sebagainya. Anak saya ni ikut, dia dengar saya mengajar. Saya latih anak-anak orang, dia ikut-ikut. Rupa-rupanya bila usia dia 9 tahun, dia pun ada suara, dia pun boleh. Dia belajar, bertaranum, berjayalah dia, berjaya mewakili sekolah, sampai daerah, sampai negeri dan sampai kebangsaan. Umur dia 11 tahun, dia wakil negeri Melaka ke peringkat kebangsaan. Ya. Kemudian membesarlah anak ini. Anak saya yang pertama ini membesar dengan baik. Sekolah tingkatan 1 naik di Ma'had Ahmadiyah Kajang. Pada masa itu saya dengan Ustaz Aziz ada sedang belajar di UKM. Di situ naik tingkatan 1. Selepas tingkatan 3 saya dah posting ke Melaka, saya balik ke Melaka dan dia masuk SMK Sharifah Radhiyah dan dia mewakili negeri Melaka sekali lagi ke peringkat kebangsaan juga. Lepas SPM, ringkas lepas SPM, dia pergi ke Darul Quran. Kebetulan di Darul Quran terjumpa dengan satu insan. Insan ini ini semualah yang atur. Allah yang atur sebab mungkin hati kita lah. Jadi tuan-tuan dan puan, saya cerita ni bukan nak tunjuk tapi pasal Ustaz Aziz tadi, pasal Ustaz cikgu sebut untuk berkongsi pengalaman. Saya pun ilmu tak banyak. Ada sikit kita cuba amal. Jadi alhamdulillah individu ini iaitu Ustaz Azra'i bin Abdul Haq, anak kepada Datuk Abdul Haq Abdullah, orang Pendang, Kedah. Datuk Abdul Haq bin Abdullah ataupun dikenali sebagai Ustaz Abdul Ghani. Abdullah, anak murid kepada almarhum Ismail Hashim, Tuan Guru Ismail Hashim. 4 kali Johan antarabangsa. Ini besan saya. Ustaz Azra'i itu anak kepada Datuk Abdul Haq. Jadi kebetulan kenalah. Dia pun, anak saya pun ada potensi suara, boleh bertaranum. Dan kemudian Ustaz Azra'i ini pun alhamdulillah bila saya dapat tahu anak saya berkawan dengan dia dan Ustaz Azra'i ini tak sabar-sabarlah. Dan semasa di Kuala Lumpur tu pun anak saya mewakili Darul Quran peringkat seluruh Ma'had Tahfiz seluruh negara lah. Dan kemudian sampai sekarang dia wara negeri Melaka, pergi ke peringkat kebangsaan beberapa kali. Menantu saya Ustaz Azra'i itu pun kerap mendapat naik Johan dan tempat ketiga di peringkat kebangsaan. Tapi pada tahun 2000 silap, Jaki mantah dia ke Kuwait, dia dah juara antarabangsa di Kuwait. Jadi ringkasnya, daripada keluarga ini yang dia kata bila sebut program generasi Al-Quran, saya pun tak boleh nak tolak. Saya tak boleh nak tolak, nak kata berdalih saya sibuk. Allahu Akbar. Berasbab daripada sahabat saya, maka saya masuk untuk kongsi. Saya pun tak tahu lusa sama ada saya sempat lagi atau tidak. Jadi antaranya ialah saya menanamkan motivasi kepada keluarga dan mengajak sahabat-sahabat ikut. Mudah-mudahan. Jadi syukur alhamdulillah cucu saya setakat ni 6,5 lah, 6 nak masuk 7. Jadi antara 6 cucu ni, cucu pertama dah Johan kebangsaan, kemudian pendidikan dan juga kafah kebangsaan. Itu juga dah juara peringkat kebangsaan, Kementerian Pendidikan.
cucu yang ketiga. Cucu yang ketiga juga sudah yang ketiga ini perempuan. Maksud saya pertama perempuan dah juara kebangsaan. Yang kedua lelaki dah juara kebangsaan. Yang ketiga sudah juara kebangsaan. Tilawah yang kafa, yang kementerian. Kemudian yang keempat Naib Johan peringkat kebangsaan baru-baru ni yang JAKIM baru buat beberapa bulan hari itu. Yang kelima Ahmad Azfar tu juga juara kebangsaan. Jadi dalam 6 tu 5 dah jadi. Jadi saya pun takut nak sebut-sebut benda ni, tu saya kata perkara ni terlalu awal. Ni panjang lagi panjang lagi. Jadi ala kulli hal apapun kalau nak berkongsi pengalaman tu, kalau nak kata jadi contoh, bolehlah setakat tu, maknanya cari ahli Al-Quran jugalah nampaknya. Jadi ada orang dia tidak cemerlang dari segi tilawah, dia cemerlang dari segi hafazan. Tapi sebenarnya hafazan dengan tilawah kena dua-dua. Anak saya pun pergi menjadi hafizah di Kuala Kubur Baru, begitu juga menantu jadi hafiz di Kuala Kubur Baru dan boleh bertilawah, boleh bertarannum. InsyaAllah boleh, kemenjadiannya ada insyaAllah. Alhamdulillah saya tak tahulah nak kata, saya mohon berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah tetapkan hati saya supaya saya tak rasa begitu gembira dan saya bimbang kerana ahli Al-Quran atau orang-orang yang melazimkan diri Al-Quran ni banyak sangat ujian dia. Banyak ujian. Jadi cukup itulah perkongsian pengalaman. Maafkan saya lah. Tapi tak masalah, nak sembang-sembang, nak tanya berbincang pengalaman boleh. InsyaAllah. Terima kasih. Alhamdulillah, subhanallah, tuan-tuan dan puan sekalian. Tuan-tuan dah mendengar pengalaman dan kisah bagaimana apa ustaz kita, tuan guru kita pada malam ni, sehingga ke anak cucu yang semuanya berkati Al-Quran, mendalami ilmu dalam bidang Al-Quran, Allah bagi rahmat sehingga berjaya dapat menjadi seorang qari yang baik, hafizah yang baik. Begitu juga dengan menantu ustaz. Alhamdulillah, saya rasa sukar untuk kita sampai ke tahap tu, tetapi tuan-tuan dan puan-puan ada contoh di depan mendengar berkaitan perkara-perkara tersebut. Tuan-tuan boleh bertanyakan ustaz, mungkin di sini nanti atau seterusnya nanti mungkin kita boleh berhubung dengan ustaz dan sebagainya. Kerana menarik tuan-tuan cerita sikit saja mengenai perkara-perkara pencapaian yang berkenaan, tapi macam mana nak sampai ke situ, banyaklah perjalanannya tuan-tuan, nak mendidik anak-anak dari kecil. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa tuan-tuan sudah teruja mendengar apa yang disebutkan. Jadi saya nak menjemputlah kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk berinteraksi dengan ustaz sekarang. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berminat nak berinteraksi dengan ustaz, saya persilakan. Silakan tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum Ustaz. Dengar Ustaz lah? Dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, barakallah, mudah-mudahan keluarga mawadang penuh Al-Quran lah. Ya. Mungkin ada petua-petua Ustaz nak bagi suara sedap ke, nak bagi suara elok sikit lah Ustaz. Ada suara ni, kami duduk ramai 3-4 orang ni duduk sembang dengar khusyuk ni. Minta petua supaya macam mana nak bagi suara sedap sikit lah, yang tu lah. Terima kasih Ustaz. Okay. Nak jaga suara ustaz. Tadi ustaz kata ustaz baca tadi memang dalam usia ni ingat tadi bacaan ustaz kira dapat jaga nafas tu. Baca kalau saya ikut pun tadi macam nak semput juga. Tapi ustaz dapat jaga nafas dengan baik, dengan suara yang baik. Macam mana? Okey, baik. Macam ni. Dulu masa saya mula-mula kenal dengan Tuan Haji Omar bin Qasim ni, macam-macam dia suruh buat. Boleh saya, ini boleh kongsi boleh kongsi. Dan sebenarnya macam ni,
suara ni anugerah. Suara adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh reka-reka. Jadi bila anugerah ni bukan mesti dia mesti datang daripada keturunan, tidak. Tapi anugerah. Maksud tadi kita boleh, ada juga orang, kalau dalam ceramah, kalau saya dipanggil berceramah mengenai taranum ke, mengenai pengertian suara ni, kita semua yang boleh berkata-kata ni ada suara. Dan suara ni ada berbagai-bagai peringkat. Ada suara kurang baik, ada suara yang baik, ada suara yang sangat baik. Ada suara yang tidak baik. Jadi suara tidak baik ini boleh ditahsin, boleh diperbaiki dengan beberapa amalan. Kemudian suara yang kurang baik jadi baik, daripada tidak baik kepada kurang baik, kepada baik dan boleh menjadi baik. Artinya gini, bila sebut anugerah, dia adalah fizikal. Suara adalah fizikal, termasuk dalam anggota kita. So kekuatan suara kita adalah bergantung kepada kita punya stamina. Macam nafas tadi, stamina. Contohnya orang dan sebagainya memerlukan nafas yang banyak. Orang lompat tinggi dan sebagainya, dia memerlukan nafas. Jadi ini adalah kemahiran menahan nafas itu. Tarik nafas, simpan udara di dalam paru-paru, kemudian lepaskannya sedikit-sedikit bersama-sama kita membaca ayat. Mana kena selalu buat. Orang dulu-dulu kata cuba menyelam dalam air. Menyelam dan dia dalam air, dalam air itu menyelam, bacalah Quran. Bagi orang yang persekitaran dia mungkin air, contohnya dia duduk di tepi pantai atau di tepi sungai, jadi menyelamlah. Jadi saya di Muar tu jauh daripada laut, sungai ada, tapi berbahaya. Berbahaya, tak kasih pergi. Saya nakal, pada masa umur 12-13 tu saya nakal, saya nak cuba juga menyelam dalam air untuk tahan nafas. Galah buluh, saya tekan di dalam perigi. Dulu pakai perigi, pipe pun tak ada lagi. Perigi banyak, ada perigi ni untuk mandi saja, perigi ni untuk minum air dia. Jadi perigi yang buat basuh-basuh mandi tu. Buluh galah ni, saya pesan adik saya, kau tunggu atas. Saya masuk, turun buluh galah tu, saya azan di dalam air itu. Untuk suara ni kuat dalam air dan untuk mendapatkan tekanan suara yang kuat, juga tahan nafas. Nafaslah segi suara. Alhamdulillah dari semasa-masa bila ada stamina selalu buat suara ini bertambah baik. Tentang sebutan lidah keras dan sebagainya. Sehingga tuan guru saya kata urut lidah kita, lidah ni keras, susah nak sebut. Urut lidah menggunakan daun pandan. Daun pandan yang kita buat kuih, kita buat masak tu. Itu kita lipat, ambil tulang di belakangnya tu. Jadi jelir lidah kita keluar. Kita tarik macam ni. Jangan melintang luka. Tarik ke depan, nanti dia akan keluar lendir-lendir dan sebagainya. Sambil bersalawat, sambil minta dengan Allah. Supaya lembutkan lidah kita itu, mudah baca Quran. Itu yang guru saya ajarlah. Nampaknya bolehlah berhasil. Kalau nak kata petua, bukan petua tapi stamina. Dan baca ni memang lagi satu, apa yang dapat saya lakukan kepada anak saya dan saya juga dapat lakukan kepada cucu-cucu untuk boleh baca. Bukan segi suara tapi boleh cepat baca. Macam mana boleh cepat baca? Dia mula belajar cakap tu, jangan tunjuk benda lain dulu. Dia mula nak sebut ma, pa, mam, apa semua tu, terus kenalkan Al-Quran dulu. Terus kenalkan huruf-huruf hijai. Kenalkan terus. Terus ajar dia menyebut makhraj yang tepat, sifat huruf yang tepat. Terus. Jadi bersama dia menyebut kalimah-kalimah yang lain, dia terus menyebut huruf-huruf Al-Quran. InsyaAllah dengan cara ni dia cepat dapat baca Quran. Jadi kalau sekitar umur 5 tahun boleh baca Quran dengan baik, 6 tahun dah boleh baca, insya-Allah mudah. Dan lepas tu
Kalau suara dah ada, suara dah baik, ajarlah bertaranum. Wallahu alam. Okay. Jazakallah Ustaz. Haji Bahari, macam mana? Alhamdulillah, jazakallah Ustaz. Satu lagi Ustaz, kenyataan Ustaz tadi betul. Mula boleh kenal huruf, suruh baca bagi betul. Sebenarnya bila kami pergi ke Palembang dulu, pergi tengok Musa yang 5 tahun 11 bulan tu, habis 30 juzuk tu, budak tu. Saya pergi dengan Datuk Tarmizi Arwah dengan Datuk Ibrahim apa semua, tak fahami. Mula dia kenal huruf tu, dia tulis besar-besar. Dia tulis besar-besar kat dinding dulu. Tu kenal saja huruf dia tukar, kenal huruf dia buka. Tu yang 5 tahun 11 bulan. Dia hafiz 30 juzuk, hafiz cilik Indonesia. Dia Palembang. Kami pergilah rumah dah, jumpa pak dia apa semua. Bagi kecil-kecil lagi kenal huruf. Jazakallah Ustaz. Alhamdulillah barakallah. Alhamdulillah tuan-tuan. Kita dengar tadi Ustaz beritahu bahawa macam mana kita kawal suara, nafas kita, semua itu adalah merupakan latihan stamina fizikal kita. Semua tu fizikal, iaitu body kita, peti suara kita dan sebagainya adalah latihan. Kita perlukan kepada latihan ataupun stamina, meningkatkan stamina. Ustaz dah bagi tahu macam mana kaedah yang Ustaz buat daripada pengalaman guru-guru yang bagi tahu kepada Ustaz dan Ustaz praktikkan. Nampak memang berkesan dan menjadi dengan daun pandanya, dengan menyelam dalam perigi. Allah tak ada laut, tak ada sungai dekat, masuk perigi tuan-tuan. Jadi memang kagum dan siap kita dengar. Jadi tuan-tuan boleh ikut. Tak dapat ingatnya nanti tuan-tuan boleh tengok insya-Allah untuk beritahu Ustaz kita merakamkan setiap malam kita punya siri ni kita uploadkan di YouTube. Tuan-tuan boleh mengulangi dia nanti dia dengar. Dah boleh nak cuba untuk anak-anak lah. Kalau kita dah tak sampai tahap tu dah nanti jauh lagi nak sampai jadi anak cucu yang Ustaz sebutkan tadi, cucu tu semua boleh ke arah yang demikian. Jadi saya rasa sangat baik apa yang telah diberikan oleh Ustaz. Jadi untuk pengetahuan Ustaz yang bertanya tadi, Tuan Haji Bukhari itu adalah merupakan pegawai SIC Plus di Pasman Selatan, Tuan Haji Bukhari Samsudin. Jadi saya nak buka pula kepada yang lain jika ada. Sekarang ni dah pukul 10.48 dah. Lawati ke nak bertanya, sedangkan Puan Haji Nur Lawati. Adakah Puan Haji Nur Lawati nak bertanya? Ataupun Puan Haji Salbiah? Ada soalan ke atau nak berkongsi dengan Ustaz, silakan. Terima kasih Cikgu Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Tabarakallah, seronok dengar kata keluarga Ustaz dari keluarga Al-Quran. Ada ke petua-petua yang ajak daripada anak cucu daripada kecil bagi minat, terus minat ke jadi baca Al-Quran ni? Ada ke macam disiplin yang Ustaz yang dah orang kata bagi dia orang ikut, ataupun dia secara semula jadi sebab kita dah latih daripada kecil? Mungkin daripada dalam perut lagi ke kan, kadang-kadang bila kita tengah orang kata mengandung kita baca Quran tu, atau ada apa-apa petua ke yang boleh kita ikut? Baik, betul Puan Lubiah ya, terima kasih. Jadi sebenarnya memang betul, itu memang betul. Itu sebab saya kata tadi, sebenarnya ada banyak kaedah-kaedah, ada banyak ikhtiar yang kita boleh cuba. Tadi saya memupukkan anak-anak saya bermula daripada diri saya sendiri. Diri saya sendiri hari-hari. Macam ginilah, kalau saya sekadar saya nak beramal, baca Quran sendiri dengan isteri saya, memang tak jadi. Jadi cara ialah kan hadis Nabi yang menyebut khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Hidupkan suasana Quran tu di rumah saya dengan cara saya mengajak anak-anak yang tak pandai Quran datang rumah. Satu.
Yang dewasa pun kalau dia nak betul tajuk apa, saya ajak datang ke rumah. Saya hidupkan suasana Quran tu di rumah saya. Walaupun anak-anak dengan sendiri nanti, macam tadi saya cerita awal, masih kecil, tapi bila saya ajar anak orang, saya ajar murid-murid sekolah, datang bertahun sebagainya, dia yang umur baru 2 tahun ni, dia dah dengar. Jadi dia daripada di dalam perut dah tentulah. Tu begini, masa mengandung tu memang saya pesan dan saya sendiri, isteri saya pesan baca surah tertentu. Ini pun yang Tuan Guru saya pesanlah. Antaranya kalau untuk ambil keberkatan, umpamanya nak dapat anak yang lahir nanti cantik. Cantik ni warisan. Kalau kita cantik, anak pun tak cantik jugalah. Cantik tu mungkin anak kita sempurna, tak cacat dan sebagainya. Baca surah Yusuf. Itu pada peringkat awal. Hamil ya. Dalam tempoh 1 ke 3 bulan macam tu. Dan bila sudah membentuk janin yang kepala dia dah mula ada pembentukan otak tu, pada ketika itu bacakan surah Luqman. Mudah-mudahan dia dapat kecerdikan, kebiasaan seperti Luqmanul Hakim. Itu ambil berkat surah-surah. Masa dia ibu ni baca, kita dalam rumah baca, pembentukan janin lagi. Kemudian nanti bila sudah selepas dah masuk hampir 6 bulan macam tu, dia sudah jantung sudah berdegup, sudah masuk roh. Pada masa itu bacakan banyak-banyak, bacakan hari-hari, bacakan surah Toha. Sebelum masa itu anak-anak dekat bayi ataupun bayi dalam kandungan dia sudah berinteraksi dengan ibu dia. Dia dah mula gerak sini. Maruhi. Kalau kita tanya dengan pakar-pakar motivasi pun, efek ada bagi ibu bapa rumah yang broken, rumah yang selalu hiruk-hiruk, dia akan menimbul kesan pada bayi yang akan lahir. Contohnya bayi itu pemarah ke, bayi itu menyedih ke, keluarga itu. Ya. So kita bacakan surah Toha sebab dia dah ada emosi. Bayi dalam kandungan dah ada emosi, dan supaya dengan keberkatan surah Toha tadi dia jadi lembut, mudah dengar kata. Kemudian bila sudah cukup 7 bulan, sudah bila boleh lahir surah Maryam, mudah-mudahan surah Maryam ini boleh menjadi selusuh, memudahkan dia bersalin insya-Allah. Itu dalam kandungan lah. Ya, selepas tu dah lahir tu wujudkan suasana Quran. Maknanya selalu baca Quran. Kalau kita tidak pun, makna dalam rumah tu selalu. Ataupun kita. Dan program seperti ini baik. Kalau ada di rumah, ajak share sekali dengan keluarga kita. Anak cucu yang ada, ikut share. Jadi mudah-mudahan ada keberkatan dia. Keberkatan, hidupkan suasana Al-Quran itu. Dan lagi satu, macam saya, kalau ditanya tadi, supaya anak ni dengar kata dan sebagainya. Sebenarnya nak cerita ni macam peribadi sikit. Saya tanya dengan menantu saya, macam mana awak boleh bagus? Macam mana ayah awak johan antarabangsa 4 kali? Johan antarabangsa. Jadi tuan-tuan dan puan, anak-anak ni bukan semua minat tau. Walaupun dia ayah dia qari. Anak ni pada peringkat tak mau. Boleh baca Quran. Tapi nak suruh tak mau. Jadi dia cerita dengan saya. Ayah dia rotan. Rotan sungguh-sungguh sampai bahasa Kedah kata betul. Memang meraung, sakit sungguh. Tapi niat rotan itu nak supaya ada dalam keluarganya yang boleh. Jadi sebenarnya menantu saya Ustaz Azrain itu semua adik-beradik dia boleh bertilawah. Abang Alauddin, abang dia pun boleh bertilawah. Johan kebangsaan yang anjuran Kementerian Pendidikan. Yang anjuran JAKIM pun dia ada masuk dapat nombor 3 kalau tak silap. Jadi itu keluarga dia. Bagi keluarga saya memanglah kalau patut tegur, patut marah
lebih kepada macam paksa juga. Kenalah. Tapi bukan sampai mendera tak. Tapi maknanya selalu beri semangat, motivasi, beri motivasi. Jadi motivasinya begini. Motivasi pun berdasar pada pengalaman lah. Ini. Saya ilmu tak banyak. Macam orang dulu, tok guru saya pun pesan macam tu, mak saya pun pesan macam tu. Macam arwah tok saya pun, dia tak banyak ilmu, dia tak pandai nak cakap. Tapi satu ilmu yang dapat tu, buat. Jadi saya pegang khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Maknanya sebaik kamu orang belajar Quran dan ajar. Jadi saya ajar, memang saya ajar. Terus mengajar dan terus mengajar. Sampai sekarang pun saya masih mengajar. Jadi saya harap-haraplah saya dapat mengharap, tapi kerja Allah SWT. Saya ingat mengajar orang-orang yang dah veteran ni dah okey rasanya. Sebenarnya tidak. Kalau kita cek balik, Masya Allah. Yang dah veteran pun lagi susah sebenarnya nak mengajar berbanding dengan yang anak-anak. Contohnya, kalau lidah dia dah susah nak sebut huruf ha, tekan ha, kha dengan ha, tiga tu pun, Masya Allah. Banyak muazzin kat masjid pun masih lagi hayya. Nak sebut hayya. As-salah, nak beza solah dengan falah. Yang itu pun payah nak beza. Usia. So maknanya dia menyentuh hati saya bahawa ajar. Biar betul. Dia sempat betul. Ya? Jadi macam muazzin, macam Fatihah dan sebagainya. Jadi itu sebab Nabi kata sebaik-baik kamu orang yang belajar Quran dan ajarkannya pada orang. Walaupun sedikit, tak perlu tinggi-tinggi. Ya? Aktiviti belajar dan mengajar. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Pagi Huraya yang panjang lebar. Alhamdulillah. Mungkin jadi panduan pada semua. Ya, memang boleh jadi panduan kepada kita semua. Jadi seterusnya saya nak jemput nampak yang fokus kita terhadap program kita malam ni, Haji Yaakob. Ada apa-apa nak berinteraksi, silakan. Jadi saya ucap terima kasih kepada Ustaz lah yang beri sedikit. Jadi manfaat bagi untuk kita semua lah. Jadi kalau boleh kita buatlah sebenarnya yang dicakap oleh Ustaz tadi. Jadi sekarang itulah jalan lah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malam ni subhanallah kita dapat satu perkongsian yang sangat baik daripada Ustaz, yang sangat bermanfaat. Saya rasa tuan-tuan patut tengok video yang kita akan upload ke YouTube nanti untuk dapat tip yang banyak yang telah disampaikan oleh Ustaz, insya-Allah. Jadi semoga ada keberkatan dan semoga Allah merahmati kita semua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya rasa cukup setakat tu untuk sesi interaksi kita. Jadi untuk malam esok tetamu kita pula adalah Ustaz Dr. Haji Muhammad Nazmi bin Desa, iaitu sekarang masih lagi bertugas di IPG, Institut Pendidikan Sabah. Jadi dia akan bersiaran daripada Sabah, insya-Allah. Jadi kita sama dengan Ustaz Nazmi nanti. Jadi kepada tuan-tuan dan puan diharap untuk terus mengikuti program ni secara istiqamah pada malam esok. Jadi sebagai penutup untuk malam ni, saya nak mohon kepada Ustaz untuk membacakan doa untuk kesejahteraan, keselamatan kita di dunia dan akhirat untuk kita semua. Untuk kami aminkan. Jadi dengan ini saya menjemput Ustaz membacakan doa. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limuallimina warhamhum kama rabbawna shighara. Muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'
ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن هؤلاء الأربع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزع ومن سيء الأسقام. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi Ustaz Rahim, Ustaz Abdul Aziz, tuan-tuan, puan-puan, jadi saya mengambil kesempatan ini minta maaf banyak ya kalau penyampaian saya agak kurang. Itulah semampu yang dapat saya kongsikan bersama-sama. Mudah-mudahan kita berdoa Allah SWT, mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah SWT. Kita sama-sama saling mendoakan antara kita. Mudah-mudahan Allah rahmat dan berkati kita insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Kami juga, saya mewakili jemaah ni juga mohon maaf kepada Ustaz kalau sekiranya ada kurang, ada adab yang kami terlanggar. Mohon maaf kepada Ustaz dan halalkan ilmu yang Ustaz ajarkan kepada kami sebagai murid pada hari ini. Sama-sama kita bernasyid untuk dengan doa khatam. Allahumma وعلمنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا يا رب العالمين. Taqabbalallahu minkum minna minkum ya karim wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi malam esok. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Cikgu. Semua.